penyokong kata chain of evidence, terus kena tangkap. Didakwa, akhirnya dibebaskan. Pada zaman bila, tuan-tuan? Pada zaman Perikatan Nasional memerintah. Bukan zaman Pakatan Harapan memerintah. Pada zaman PN memerintah. Zaid Hamidi dibebaskan dengan 40 pertuduhan UKSB atau VLN. Visa luar negara. Dan sogokan demi sogokan ini bukan sekadar berlaku, kita kata, pada zaman itu. Ni tuan-tuan. PAS kata, ahli parlimen PAS tidak termakan rasuah sogokan Ahmad Samsuri. PAS yakin ahli parlimen itu kekal bertahan dan tidak sama sekali terjebak atau terbakar dengan sebarang bentuk sogokan, rasuah atau perjanjian yang menjanjikan habuan dalam pelbagai bentuk. Naib Presidennya Ahmad Samsuri berkata setiap ahli parlimen diberi kepercayaan, mempunyai teguh jati diri dan tidak mudah terpedaya. Sekian lama boleh bertahan puluhan tahun tanpa peruntukan walaupun tidak ada akta yang dilopak parti pada waktu itu. Untuk makluman, dia kata sedemikian, tetapi hakikatnya tak. Rundingan 4 itu dan juga beberapa yang lain sepatutnya, saya kata 5. Seorang tu bukan Bukit Gantang tu sebenarnya. Bukit Gantang tu tak termasuk dalam 5 tu. Ada beberapa saya kata ada daripada PAS. Kenapa tiba-tiba dia keluar statement ini, tuan-tuan? Tempoh hari saya dedahkan PAS ada buat satu pertemuan tertutup dengan ahli-ahli parlimen dia. Dan di dalam pertemuan tertutup itu mereka telah mengangkat satu lagi bai'ah baru. Cuma saya tak tahu bai'ah tu berkaitan dengan apa lah. Wing-wing. Tetapi dalam bai'ah tersebut, mereka tidak boleh menyatakan sokongan. Dekat situ yang stuck. Dekat situ yang stuck. Yang dekat situ. Sepatutnya ada ahli parlimen daripada PAS yang menyatakan, bukan seorang, tuan-tuan. Bukan seorang tau. Yang sepatutnya menyatakan sokongan. Tetapi PAS ni dia main lain. Dia main lain. Cara pulauan dia lain, tuan-tuan. Dia main lain. So akhirnya katanya tak jadilah. Tapi dengar last macam dia akan cuba juga. Suka atau tidak, mereka akan cuba juga. Sebab dia orang tak tahan dengan keadaan ini sekarang. Dia orang tak tahan dengan apa yang ada sekarang. Okey. Lupa berita ni. Okey. Ramai ahli Bersatu tidak yakin parti mampu bertahan. Bersatu tidak mampu bertahan sehingga PRU ke-16. Ramai dalam kalangan ahli Bersatu tidak mempunyai keyakinan parti itu mampu untuk bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pemimpin kanan yang lamanya enggan disiarkan mendakwa situasi itu berlaku susulan siasatan dan pendakwaan terhadap beberapa pimpinan parti yang dikaitkan dengan kes Amla dan Jana Wibawa. Mereka tak yakin Bersatu akan mampu bangkit daripada kesan pertuduhan sebesar Jana Wibawa dan mungkin Bersatu tidak akan mampu bertahan sehingga PRU akan datang, katanya. Susulan kebimbangan itu, sumber yakin ada 5 lagi ahli Parlimen Bersatu akan mengisytiharkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Semuanya bergantung kepada peranan dimainkan oleh pihak yang memujuk untuk meyakinkan mereka supaya terus menyokong kerajaan. Supaya terus menyokong kerajaan, tuan. Dia mendakwa tidak akan menyokong kerajaan perpaduan, bukan saja akan membabitkan daripada ahli parlimen. Sebenarnya ada adun ketua bahagian dan akan memegang jawatan dalam sahab juga sedang menunggu masa untuk menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Berdasarkan maklumat diterima daripada ketua bahagian dan ahli Bersatu yang lain, kebanyakan ahli dan segelintir pemimpin Bersatu sudah mula mengatur langkah untuk menyokong kerajaan. Cuma kini sama ada 5 orang disebut tadi akan mempengaruhi rakan mereka yang lain atau parti atau cuba mengembalikan keyakinan mereka. Ada ulumat kata ahli Parlimen Bersatu yang akan menyokong kerajaan seramai 11 orang. Tetapi saya yakin hanya 9 dengan 4 sudah mengumumkan, tinggal lagi 5 dakwanya. Mula lanjut, sumber itu menyokong dakwaan seorang blogger yang mendakwa harga wakil Bersatu adalah 4 hingga 6 juta setiap seorang. Mereka yang mengisytiharkan sokongan ini ada beberapa faktor. Bukan sebab wang semata-mata, tetapi wang adalah motivasi utama mereka. Selain itu, ada juga kemungkinan yang melindungi diri daripada didakwa dan dalam apa-apa kesalahan, katanya. Disanya sama ada dakwaan PN sudah terdapat broker politik yang cuba membeli ahli parlimen. Sumber itu berkata perkara itu sudah pasti berlaku dan dikukuhkan lagi dengan usaha Perdana Menteri yang mengutuskan surat dan meminta semua ahli parlimen bersama menyokong kerajaan. Baik. Saya nak jawab, saya nak ulas perkara tersebut. Yang pertama sekali, saya boleh jamin
Tidak ada tawaran wang. Itu yang pertama. Peruntukan itu ada kepada sesiapa yang menyokong memang akan dapat peruntukan. Itu diketahui umum. Bila disebut 4 juta is actually 1 million peruntukan tersebut. Bukan ditawarkan, tetapi siapa saja. Tanpa perlu keluar daripada parti. It's actually 1.4 million. Wang tidak ada. Ugutan intimidasi pun berkemungkinan besar tidak ada. Sebab mereka tidak ada kes. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, mereka tak ada kes. Yang ada kes hanyalah beberapa pimpinan tertinggi ke atas. Kenapa disebut juga? Kenapa yang kita disebut? Disebut sumber itu. Bila dia kata ada 11, saya tak yakin 11. Tetapi, saya kata macam ni. 5, saya confirm. 5, saya confirm. Nanti kata 4, dah confirm dah 4. Ada seorang lagi. 11 tu, 9 lah dia kata 9. Tadi kan dia kata 11, tapi 9. So dia kata, 4 dah confirm, 5 lagi nak lompat. Bukan 5, saya kata seorang lagi nak lompat. Yang lain tu akan menyusul kemudian. Kenapa? Dia fikir macam ni tuan-tuan. Aku ada 4 tahun lagi nak menghadapi pilihan raya. Berkemungkinan besar aku tak akan bertanding. Dan kalau aku bertanding, aku akan kalah. So kenapa aku tak gunakan tempoh 4 tahun aku ni dengan dana? Daripada aku menyusahkan diri aku, kenapa aku tak gunakan tempoh 4 tahun ini dengan dana supaya aku boleh buat kerja aku, dapat gaji aku bulan-bulan, tak payah aku fork up duit, gaji aku clean dapat 20 belas ribu dan sebagainya. Habis 4 tahun, aku bersara. This is apa yang diorang tengah fikirkan sekarang ini. Nah, bersatu akan berkubur, saya kata ya. Bersatu akan berkubur. Isunya, siapa yang akan bersatu berkubur dalam keadaan seperti ini? Tuan-tuan perasan tak? 4 orang ni melompat masa bila, tuan-tuan? Selepas Mahathir menyatakan sokongan kepada PAS. Tuan-tuan perasan? Setelah menyatakan sokongan kepada PAS, keempat-empat ni mula keluar. Kenapa? Pertama, sepatutnya bersatu kena turun ego, bincang dengan Mahathir, bawa Mahathir masuk balik. Tetapi antara yang tak menyokong pimpinan dalam bersatu, terutama Muhyiddin Yassin. Orang kata Muhyiddin sekarang sokong Mahathir. Di depan dia lah, dekat belakang tak, tuan-tuan. Dia orang tahu dia tak dapat dengan Mahathir kat situ. Tak boleh ada dua singa di dalam satu sangkar. Gaduh. So bila Mahathir tak pergi ke bersatu, sebaliknya pergi kepada PAS, dia tahu bersatu tahu dah they are in big trouble. Yang kedua, keputusan PRN 16 yang lalu amat jelas bahawa bersatu sudah hilang semua kekuatan yang diorang rasa diorang kumpul. Diorang ingat dengan nama dia jadi kerajaan 33 bulan, dia boleh jadi kerajaan. Tak boleh. Selangor kalah, Negeri Sembilan kalah. Malah PAS lebih banyak menang daripada diorang. Dan yang ketiga, dana. Dan yang ini paling besar. Dengan ketiadaan dana yang ada sekarang ini, bukan setakat bersatu akan menghadapi masalah. PAS pun akan menghadapi masalah. Tetapi PAS sekarang tak ada isu. Mahathir ada bersama dengan mereka. Tak kisahlah. Dahulu sembang pasal memali lah, murtad lah, kafir lah, itu semua dah tak relevan. Itu semua adalah bisikan syaitan, bak kata Hadi Awang. Sekarang ni yang penting, kita nak menghadapi pilihan raya, Kemaman ni nak bertanding, PRK Kemaman nak bertanding, Fulus semua dapat ke mana? Nasib baiklah Mahathir nak masuk, tuan-tuan. Kalau Mahathir tak ada, mampus fi dunia wal mampus fi akhirah untuk PAS. Dana tak ada. Lebih-lebih lagi Kemaman. Dan kalau Kemaman kalah, saya nak cerita. Kalau Kemaman kalah, kalau PAS menang, tak ada apa. Ni saya nak beritahu, kalau PAS menang di Kemaman, nothing, biasa je. Dan dia menang. Tak ada apa. Tapi kalau PAS kalah Kemaman, next PRU tak ada jaminan Terengganu boleh bertahan tau. Sebab rakyat Terengganu ni pelik sikit. Dia bukan macam Kelantan. Tak ada air keluar lumpur pun dia tetap PAS. Tapi Terengganu ni tak. Terengganu ni ekonomi, itu perkara pertama dahulu. Bukan semua lah ada di kalangan mereka. Dan ini yang mengganggu gugat. Ini yang mengganggu. Bayangkan Terengganu, tuan-tuan, sampai Adun sendiri kata tak ada masalah pakai bikini pergi kat Terengganu. Adun cakap lah. Kalau Kelantan tak ada dia cakap macam tu. Ada Terengganu kata tak ada masalah berbikini di Terengganu. Kenapa sampai ke macam tu? Itu saya kata Terengganu dia lain.